Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Walaupun hujan, tapi Alhamdulillah kita dapat bertemu. Cuma sekali lagi, memang suara saya didengari dengan jelas ke? Kalau tak jelas, kita cuti dulu. Okey, khairan insya-Allah. Cuma kalau tuan-tuan tanya, saya pun tak tahu macam mana saya dengar. Okey, kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya pada hari ini, iaitu perbahasan berkenaan dengan pembahagian air kepada air yang dianggap sedikit dan air yang dianggap banyak di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dipanggil air yang 2 kullah ataupun kurang daripada 2 kullah. Orang Melayu pun ada juga kalimah kullah ni. Tapi kolah orang Melayu itu bukanlah maksud dia 2 kolah, 2 kullah yang dimasukkan dalam kitab-kitab. Jadi insya-Allah kita akan meneliti perbahasan ini biiznillah subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kefahaman insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk di muka surat yang ke-19 daripada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, karangan Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Bi isnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 71 wa 200 wa alf min hijrati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qal faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Al-qalil ma duna al-qullatayn wal kathir qullatani fa akthar. Al-qalil yanjusu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar, wal kathir la yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Fasal pada membincangkan mengenai hukum hakam bagi air. Perkara ini sangat penting kerana ia berkait dengan masalah berwudu, masalah bersuci dan juga masalah mandi junub. Jadi dengan sebab itu kita kena pastikan air yang hendak digunakan untuk tujuan mengangkat hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, begitu juga dengan tujuan untuk menghilangkan najis, air tersebut adalah air mutlak. Dan apabila air itu dimasuki najis, maka timbullah perbahasan, adakah air itu kurang dari 2 kullah atau 2 kullah ke atas. Maka dengan sebab itulah datang perbahasan ini, kerana ianya berkait dengan air mutlak yang dimasuki najis. Kalau air mutlak itu tidak dimasuki najis, tak ada masalah. Atau air mutlak itu bercampur dengan benda suci yang lain, ini juga akan ditimbulkan dalam isu adakah air itu tapi kalau bercampur dengan benda lain, dia tidak disyaratkan mesti 2 kullah ke atas. Dia tidak disyaratkan mesti 2 kullah ke atas.
Tetapi apabila 2 kullah ke atas ini, dia adalah perbahasan yang berkait rapat dengan masalah air yang suci pada asalnya lalu dimasuki najis. Okey, kita lihat apa yang dinyatakan di sini. Fasal pada membincangkan mengenai hukum hakam bagi air. Air terbahagi kepada 2 bahagian di sisi syarak, iaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit ataupun air yang banyak. Kalau air yang sedikit dimasuki najis, ada hukumnya, ada perbahasannya. Kalau air yang banyak dimasuki najis, juga ada perbahasan hukumnya. Dan ia berbeza antara air yang banyak dengan air yang sedikit apabila dimasuki najis. Najis ni iaitu apa saja yang diiktibar oleh syarak sebagai najis. Tidak semestinya najis itu mesti sesuatu yang keluar daripada 2 kemaluan. Sama ada kemaluan manusia atau kemaluan binatang. Tidak disyaratkan begitu. Bahkan apa sahaja yang dianggap najis oleh syariat, maka kalau ianya masuk ke dalam air yang 2 kullah atau 2 kullah ke atas atau kurang atau lebih, maka ia akan berkait dengan perbahasan hukum menggunakan air tersebut untuk tujuan kesucian. Atau dengan kenyataan yang lain, apabila air itu dimasuki najis, adakah air itu bertukar status daripada air mutlak, iaitu tahirun mutahhir, suci lagi menyucikan, atau ia sudah bertukar kepada ma'un mutanajjis, iaitu air yang sudah terkena najis. Lalu air yang sudah terkena najis tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Baik, air terbahagi kepada 2, iaitu air yang banyak dan juga air yang sedikit. Okey, kita lihat apa yang dinyatakan di sini. Air yang sedikit. Yang sedikit bukan maksud sedikit pada kita, tetapi sedikit pada syarak. Air yang sedikit ialah air yang kurang daripada 2 kullah. Orang Melayu kadang-kadang sebut kurang daripada 2 kolah. Mungkin orang salah faham kolah masjid tu. Kolah masjid itu bukan takat 2 kullah. Lebih daripada 2 kullah, insya-Allah. Jadi orang Melayu sebut 2 kullah ataupun kadang-kadang sebut 2 kolah. Cuma jangan salah faham, bukan kolah masjid yang kita faham, tetapi 2 kullah ini adalah satu kiraan. Iaitu di bahagian nota kaki itu, saya sebut di bahagian nota kaki, 2 kullah di sisi jumhur ulama adalah menyamai 191.25 kg. Maksudnya 191.25 kg air. Bila air mencapai berat seperti itu, jumlahnya banyak sehingga mencapai berat 191.25 gram, 191.25 kg, maka air itu sudah dianggap mencapai 2 kullah. Mudah ceritanya macam 200 liter, 197 liter tu dia lah tu. Bila air mencapai jumlah 197 liter contoh atau 200, maknanya kalau kita timbang ikut berat air tu, dia mencapai 191.25 kilogram. Sebahagian orang menyatakan 191.25 gram bersamaan juga dia dengan liter, iaitu 191.25. Ada orang khabar begitulah. Tetapi yang menjadi pusukatannya iaitu kalau air itu mudah ceritanya sampai kepada 200 liter, 197 liter, maka sampailah ia kepada bilangan 2 kullah. Kerana 2 kullah di sisi jumhur para ulama, termasuk yang dipegang oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, setelah dikira dengan timbangan semasa, maka ia menyamai 191.25 kilogram. Cuma dalam mazhab Imam Abu Hanifah 2 kullah lagi banyak, bukan 191, tetapi dekat-dekat lebih kurang 203.125 kilogram, lagi banyaklah. Maknanya secara mudahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kalau air tu segayung, memang sikit lah. Kalau sekolah masjid, insya-Allah dia mencapai kepada bilangan tersebut. Dia sampai kepada bilangan tersebut. Kalau ikut kiraan sukatan ikut tangan ni, maknanya kalau dia benda tu berempat segi contohnya, kalau ketinggian kolah, kita katakan kita buat kolah, ketinggian kolah tu lebih kurang sehasta lebih. Sehasta dan lebih. Maksudnya sehasta tangan kita. Maksudnya kita anggarkan lebih kurang satu hasta. Dia panggil sehasta 1/4. Maksudnya satu hasta dan satu jengkal lah katakan. Sehasta campur sejengkal. Itu tinggi dia. Lebar dia pun begitu. Panjang pun begitu. Maksudnya kotak macam tu. Kalau air cukup penuh itu, dia mencapai kepada 2 kullah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ikut dari segi sukatan tangan lah. Tetapi secara tepatnya 2 kullah iaitu 191.25 kilogram air. Itu adalah air yang dianggap 2 kullah. Maknanya air yang sedikit adalah air yang kurang daripada sukatan 2 kullah. Kalau air dalam baldi kita, atau kalau kita ada ton drum tu insya-Allah rasanya tak sampai 2 kullah. Dia sikit lagi tu. Dia tak sampai lagi 2 kullah. Atau kita ada air dalam baldi, memang tak sampai 2 kullah. Atau contoh kita tandas duduk. Kita tandas duduk. Bila tandas duduk ada air bertakung. Bila kita qada hajat, najis kita akan jatuh ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Setelah flash tu insya-Allah air tu air mutlak, cuma tak tergamak lawan nak ambil wuduk dari situ. Tetapi dia mungkin akan timbul masalah apabila kita qada hajat dan kita basuh dalam keadaan najis masih bertakung, tak flash lagi. Maka kemungkinan ada percikan air yang sudah bercampur dengan najis, dalam keadaan air itu kurang dari 2 kullah, maka air yang bertakung dalam tandas duduk itu sudah menjadi air mutanajis, kena pada jasad kita yang sedang mencangkung, sedang duduk atas tandas tu, kita pun bangun dalam keadaan kita tak bilas badan kita, maka ketika itu kita mungkin sudah bernajis. Maksudnya kalau benda tu berlaku, sah-sah kita telah bernajis. Bila kita sembahyang, dia akan bermasalah. Jadi isu air kurang 2 kullah, lebih 2 kullah ini memang satu perbahasan yang penting, supaya apabila kita bersuci, berwuduk, kita pastikan air itu memang suci lagi menyucikan. Okey, seterusnya disebut di sini air yang banyak pula. Bila kita dah tahu air yang sedikit adalah kurang daripada 2 kullah, maka tahulah kita air yang banyak adalah air yang banyak pula ialah air yang sampai kepada kuantiti 2 kullah. Sampai kepada kuantiti 2 kullah, maknanya air itu sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak oleh pandangan syariat. Maka begitu juga halnya sekiranya air lebih banyak daripada 2 kullah. Maksudnya 2 kullah secara tepatnya macam saya sebut tadi 191.25 kilogram. Kalau menurut guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syartut, kata beliau iaitu 197 liter. Beliau pernah menyebut dalam majlis pengajian 2 kullah menyamai 197 liter air. Sebab biasanya air kita tak timbang, kita ikut sukatan tu. Tetapi 2 kullah pada asalnya adalah berat air, bukan dia punya liter dia. Tapi setelah mereka lihat, secara lebih kurangnya 197 liter air. Kurang daripada tu maknanya dia tidak mencapai 2 kullah. Jadi air yang banyak pula ialah air yang sampai kepada 2 kullah atau lebih. Apabila lebih daripada 2 kullah, maknanya dia sudah dianggap sebagai air yang banyak. Okey, setelah kita tahu air itu sedikit atau air itu banyak. Mudahnya air dalam gayung, air sedikit. Dalam baldi, sedikit. Air kalau kita buat kolah kecil dalam rumah, juga dianggap sedikit. Tapi kalaulah kuantiti air tu mencapai 197 liter ataupun secara tepatnya mencapai 191.25 kg,
maka ketika itu air itu adalah banyak. Sebab tu kalau kita tengok di masjid-masjid lama di Malaysia, kita akan mendapati ada kolah, kolah masjid, dan kolah masjid itu memang besar. Contoh di Masjid Ridwaniyah, kolahnya besar, kolahnya besar. Kalau di Masjid Ubudiah tak nampak belum kolah, mungkin ada kolah di bahagian belakang, ada kolah di bahagian belakang. Jalan nak ke apa? Jalan nak macam kita nak pergi ke arah belakang yang berhampiran dengan kawasan kubur tu. Jadi kolah di masjid biasanya sudah mencapai piawaian yang sepatutnya, iaitu 2 kulah dan lebih. Okey, apabila begitu, maka timbul satu perbahasan. Kenapa kita perlu tahu air itu 2 kulah atau kurang? Kerana ia berkait dengan isu macam saya sebut di awal tadi, sekiranya najis jatuh ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah. Contoh najis apa dia contohnya? Okey, katakan ada bangkai tikus. Tikus terjatuh dalam air dan mati lemas. Maka ketika itu macam mana status air itu? Maka ia berkait dengan isu ni. Tikus najis ke? Ya, bangkai dianggap najis. Tulang bangkai. Contoh satu orang dia seorang doktor, katakan dia buat kajian, dia ada ambil bangkai, katakan bangkai dia ada ambil tulang, katakan tulang biawak. Dia ada buat kajian, tulang biawak tu dia simpan. Udahnya entah macam mana, tulang biawak tu termasuk dalam air kurang dari 2 kulah. Tulang tu dah kering elok dah. Jadi macam mana? Adakah air itu dianggap bernajis ataupun tidak? Maka kalau kita lihat, bangkai dan tulang-tulangnya termasuk di dalam erti kata najis. Tapi kalau tulang binatang yang kita sembelih, kita sembelih lembu contoh, tulang tu macam mana? Tulang itu tidak bernajis. Tulang itu adalah suci, boleh dimakan lagi. Kita boleh bakso tulang lagi. Kaki kambing contoh, al-qawari', maka ia tidak termasuk najis. Melainkan kalau kita jumpa kambing mati tepi jalan, kita pun potong kaki dia, maka tulang dia itu adalah najis. Atau dia masih hidup, tiba-tiba kita geram potong kaki dia, nak buat qawari', haram. Kerana menyakiti dia. Kemudian apa yang kita ambil daripada binatang yang masih hidup, ia juga dianggap najis. Melainkan kalau kita ambil bulu dia, mengambil bulu dia tidak dianggap najis. Binatang yang halal dimakan, kita ambil bulu dia semasa dia hidup. Contoh bulu biri-biri, bulu biri-biri semasa dia masih hidup, kita gunting bulu dia, maka bulu itu memang tidak boleh dimakan, tetapi boleh dijadikan sebagai pakaian kerana ia tidak dianggap najis. Tapi kalau bulu, katakan bulu harimau sama ada kita ambil masa dia hidup atau setelah dia mati, bulu dia tu adalah najis. Cuma dibenarkannya hanyalah kulit dia. Kulit harimau tak ada masalah, tidak dianggap najis. Tetapi bulu harimau, sebab harimau tidak boleh dimakan, maka binatang yang tidak boleh dimakan, kita hanya boleh mengambil satu saja daripada diri dia untuk manfaat kita, iaitu kulit dia. Itu pun setelah kita samak dia, iaitu kita buang dia punya lendir-lendir dia, guna tawas contohnya, kita bersihkan sampai kulit tu bersih. Maka ketika itu kulit itu yang pada asalnya najis bertukar status menjadi mutanajjis. Lalu setelah kita basuh, maka ketika itu kita boleh menggunakan, kerana ketika itu kulit itu sudah menjadi suci. Suci sebagai pakaian, tidak boleh pula dah suci mohlah kita buat keropok. Tak boleh, tetap dia tidak boleh dimakan. Okey, jadi di sini disebut air yang sedikit akan bernajis disebabkan najis jatuh ke dalam air yang sedikit meskipun air itu tidak berubah. Maknanya kalau tak berubah bau dia, contoh kita tengok ada bangkai tikus dalam air kolah kita, cuma kolah tu besar asalnya, tapi gambarnya kita dah guna air tinggal sikit. Tengok ada bangkai tikus dalam ni, maka macam mana status air tu? Kita bau elok je, tak ada pula bau macam bau najis, tak ada pun bau tikus. Warna elok, tak ada berubah warna dia. Lepas tu kita rasa, contoh kalau kita nak rasa,
Rasa macam air biasa, tak adalah pula rasa pelik payau semacam. Jadi ketika itu macam mana status air ini? Dia kurang daripada 2 kulah, iaitu kurang daripada 197 liter contohnya. Dalam masa yang sama tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Maka disebut di sini air yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 kulah, akan bernajis. Maksudnya dia akan menjadi air mutanajjis. Mutanajjis maknanya air yang sudah bertukar status daripada suci pada asalnya kepada sudah dimasuki najis. Dia sudah bernajis. Disebabkan apa? Disebabkan najis yang jatuh ke dalam air yang sedikit itu, walaupun tidak berubah bau atau rasa air tersebut atau warna air tersebut. Jadi maknanya contoh, kalau kita qada hajat tandas duduk contohnya, kita qada hajat, air yang bertakung tu orang dah guna sebelum tu, lepas tu orang dah flash, dah bersih, jadi air dalam mangkuk itu, dan mangkuk tu pula memang tak ada najis, katakan dah dicuci elok lah contoh sebelumnya. Jadi air dalam mangkuk itu dia kurang daripada 2 kulah. Apabila kita qada hajat, sama ada buang air besar atau air kecil, maka dia sudah bernajis. Jadi kalau dia terpercik kepada kita, katakan kita qada hajat, kita tak flash tapi kita qada hajat dan kita basuh kemaluan kita corah air dan berlaku air jatuh, jadi kita punya kemaluan itu sudah bersih, tetapi kemungkinan ada air yang terpercik, maka itu akan bermasalah kerana najis masih ada. Tapi kalau kita flash sambil-sambil tu kita basuh, insya-Allah maknanya air yang terpercik itu pun dia sudah suci. Mudah ceritanya, kalau kita nak selamat, lepas kita dah selesai qada hajat, kita bilas sedikit bahagian kemaluan kita di luar tandas yang duduk itu. Itu lebih selamat. Tapi kalau tuan-tuan flash sambil-sambil tu tuan-tuan basuh, atau basuh dulu, dah basuh lepas tu flash, sambil flash tu tuan-tuan bersihkan sekali lagi, maka air yang akan turun daripada badan kita itu akan dibawa oleh air yang dihanyutkan itu, maka insya-Allah kita ketika itu sudah suci daripada terkena sebarang najis. Air yang banyak pula. Okey, kalau air banyak macam mana? Air banyak maksud dia apa? Air yang 2 kulah ke atas. Air yang banyak pula tidak bernajis apabila terkena sebarang najis. Kalaulah air itu, katakan kolah masjid, tengah-tengah kita nak berwuduk, tengok ada benda tu, rupanya bangkai tikus. Lalu apa status air itu? Air yang di dalamnya ada bangkai tikus, dalam keadaan air itu pula mencapai kepada kuantiti 2 kulah, iaitu 191.25 kilogram air, atau macam yang disebut oleh guru saya, 197 liter air. Maka ketika itu macam mana status air ini? Maka di sini disebut air yang banyak pula tidak bernajis apabila terkena sebarang najis. Kalau dia terjatuh padanya najis, dia tidak menjadi air yang bernajis. Tetap ia kekal sebagai air mutlak, kecuali melainkan apabila berubah rasa air atau warnanya atau baunya. Kalau berubah salah satu saja, tak disyaratkan kena ketiga-tiganya berubah. Kalau satu saja berubah, katakan air itu rasanya elok, warnanya elok, tapi sudah berbau, bau bangkai, ketika itu sudah tidak lagi air yang banyak itu boleh digunakan sebagai air tujuan bersuci, kerana keseluruhan air itu sudah menjadi bernajis. Sudah menjadi bernajis. Maka ketika itu tak boleh nak pakailah air itu untuk tujuan berwudu atau untuk tujuan mandi hadas atau apa saja tujuan, kerana bila kita guna air itu, kita sudah menggunakan air bernajis dan kita pergi siram ke badan kita pula, kita sudah menajiskan badan sendiri. Sedangkan di antara perbuatan yang haram adalah kita menajiskan diri kita sendiri. Sebab itu tidak boleh kita saya saja ambil najis dan kita tepek ke badan. Itu adalah satu perbuatan yang haram, walaupun selepas itu kita basuh. Melainkan kalau terpaksa. Contoh, kalau terpaksa nak buat macam mana?
Okey, itu secara kasar berkenaan dengan perbahasan tentang isu air yang banyak dan juga air yang sedikit. Dan saya kira perbahasan ini rata-ratanya kita mengetahui secara jelas tentang hukum hakam yang berkait dengan isu air 2 kulah dan juga kurang ini. Cuma macam yang biasa, mungkin ada yang tak jelas tadi tentang isu air, kalau dia kurang daripada 2 kulah, bila masuk saja najis, dia sudah dianggap bernajis. Dia tidak boleh lagi kita nak boleh gunakan untuk tujuan bersuci. Cuma macam mana kalau kita nak buang najis pada air yang sudah bernajis? Katakan air tadi ya, kita nak bersih kolah masjid. Udahnya Allah, ada bagai tikus. Kita nak buang air tu, tahu macam mana hari tu main peliknya. Sayang pula nak buang lah. Sayang nak buang air tu, padahal air tu dah bernajis. Ada cara ke? Ada cara ada cara supaya air yang bernajis itu bertukar semula kepada air mutlak. Ada cara dia. Cara dia, tambah air sampai air itu jadi 2 kulah ke atas. Tadi kita dah bincang, kalau air kurang daripada 2 kulah, kalau dimasuki najis, serta-merta air itu akan menjadi bernajis. Serta-merta dia akan menjadi bernajis. Sebab air kurang 2 kulah, masuk saja najis, dia berubah atau tidak berubah, air itu sudah bernajis. Macam mana caranya kalau kita nak jadikan dia air mutlak balik? Dalam keadaan kita tak nak buang air tu, mari kita nak guna. Cara dia adalah apabila kita memasukkan semula air mutlak yang lain ke dalam air mutanajis tadi, sehingga akhirnya jumlah seluruh air itu mencapai 2 kulah. Sama ada kita nak buang dulu najis yang ada dalam tu atau tidak, ya silakan. Ini secara fiqahnya. Kemudian apabila air itu sudah mencapai bilangan 2 kulah, kita cek. Tadi dia dah masuk najis. Sekarang kita dah campur air sampai kepada 2 kulah, kita cek semula. Air sudah 2 kulah tetapi bercampur dengan air yang bernajis sebelumnya. Maka sekarang setelah sampai kepada 2 kulah, adakah berubah salah satu sifatnya ataupun tidak? Berubah atau tidak salah satu sifatnya? Kalau tidak berubah sifatnya sama sekali, baunya memang bau air, rasanya rasa air, warnanya juga adalah warna air, maka ketika itu air tersebut sudah bertukar semula statusnya kepada air mutlak. Itu secara fiqahnya. Tetapi biasanya kalau air itu sudah dimasuki bangkai, kita pun dah geli nak guna dah. Lalu kita pun buang air tersebut. Itu atas dasar kita punya tindakan sendiri, dan ia tidaklah dianggap sebagai tindakan yang salah. Contoh, Nabi SAW pernah mengajar kita, kalau kita contoh ada air dalam gelas, tiba-tiba masuk lalat, maka Nabi SAW menyatakan, apabila lalat masuk ke dalam air kamu, maka benamkan dia, kemudian keluarkan semula dia. Kemudian air itu, ya ke nak minum ke? Ya silakan. Hatta kalau air itu air panas sekalipun, menyebabkan akhirnya apabila lalat masuk dalam air tadi telah membunuh lalat tu. Maka kalaulah bangkai lalat sekalipun yang masuk dalam air yang kurang 2 kulah, Nabi suruh celup dan selepas itu sila gunakan air tersebut. Cuma kata para ulama, itu Nabi menyatakan secara hukum. Kita kalau contoh tiba-tiba air kita tu tiba lalat terobang masuk dalam air tu, adakah wajib untuk kita melakukan apa yang Nabi buat tadi? Nabi suruh tadi, benam, lepas benam, tafadhal. Saya pribadi tuan-tuan, dulu pernah lah buat tapi dah rasanya tak lepas jugalah. Kalau dah ada lalat tu, tak apalah. awak apa namanya, awak carilah air lain. Adakah kita dianggap orang yang tidak mengikut arahan Nabi? Jawapannya tidak. Kerana Nabi tidak mewajibkan kita untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi kalau kita nak buat, ya silakan, tak ada masalah. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, Nabi menyebut perkara ini kerana suasana manusia bukan hanya pada keadaan yang sama. Kita tak apalah air banyak,
siap turun hujan lagi Tadi saya sampai kata, hai, tak boleh mengajar ni. Macam mana awak nak mengajar, suara tak dengar tak? Tapi takdirnya boleh juga mengajar. Air datang aja. Hujan, sungai. Jarang sangatlah kita dalam setahun tu tiba tak ada air. Tetapi ada sebahagian tempat air sangat susah. Nak dapat air susah macam zaman Nabi SAW. Kalau berada di kota Makkah, sumbernya hanya adalah telaga. Kalau di Madinah, sumbernya ada dua. Sama ada telaga ataupun kalau air hujan, air akan naik, lalu kawasan lembah akan dinaiki air, lalu air itu boleh digunakan. Kalau tak hujan, maknanya lembah tu jadi macam parit kosong lah, tak ada air. Dua keadaan Tapi tak ada sungai. Jadi dalam masa yang sama, nak ambil air zaman Nabi, bukan semua rumah ada telaga. Jadi nak mengambil air bukan macam kita nak air buka tu weh. Siap ada kowe lagi contoh Tak payah nak masak-masak dah. Air panas tu sentiasa ada. Orang dulu nak mengambil air susah. Jadi terpaksa pergi ke telaga. Kalau air tak ada macam mana? Kalau tengah malam macam mana? Contoh tiba-tiba bila air susah nak dapat, dan pernah berlaku zaman kemarau. Sampai para sahabat bertemu dengan Rasulullah, kata air tak ada. Ada sikit ni je Rasulullah, sikit je. Nabi pun celup tangan dan ketika itu keluar air daripada celah-celah jari mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat tahu dah kalau air tak ada, moh kita ke Rasulullah. Dah tahu dah apa yang akan berlaku. Cuma bawa sikit air. Sebab Rasulullah biasanya akan mukjizat Nabi tu biasa Nabi akan tudung. Nabi tidak mukjizat yang berlaku pada Nabi ni biasanya Nabi akan tudung dengan sebab. Contoh, secara biasa air tidak keluar daripada tangan. Lalu Nabi menutup perkara tersebut dengan Nabi memasukkan tangan Nabi ke dalam bekas air yang ada air sedikit, lalu ketika itu keluarlah air daripada celah jari Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana alam kita ni bukan alam kun fayakun. Alam kita adalah alam asbab. Alam kita adalah alam asbab. Jadi apabila para sahabat dahaga air ataupun air tak ada, dalam keadaan air tak ada, maka mereka akan bertemu dengan Nabi. InsyaAllah Nabi SAW sekiranya izinkan Allah Ta'ala akan terpancarlah daripada celah-celah jari Nabi yang mulia akan air tersebut. Sehingga kata para ulama, air yang paling mulia sekali, lebih pada air Zam-Zam, lebih pada air sungai Nil, lebih pada sungai Furat, adalah air yang keluar daripada celah-celah jari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman itu, kalau asal masuk lalat buang, nak pula kalau musim panas lalat banyak. Jadi Nabi meraihkan realiti masyarakat yang pelbagai, maka Nabi memberikan satu pedoman dalam bahasa irsyad, amrun irsyadi, satu perintah tetapi dalam bentuk cadangan, bukan satu arahan mesti. Jadi kalau kita sendiri dah air banyak, lalat masuk, campak je lah, buang je lah. Tapi kalau kita nak amalkan, ya silakan, celup dan minum. Kerana Nabi SAW menyatakan salah satu daripada sayap lalat itu ada penyakit dan salah satunya ada penawar. Lalu bila celupkan kedua-dua sayapnya ke dalam air, maka penawar itu akan mematikan racun yang ada pada perkara tersebut. Dan ini rupa-rupanya menjadi satu kajian saintifik, lalu menjadi satu bukti bahawa Rasulullah berkata benar. Sebab pada zaman itu maklumat ini tidak diketahui, dan akhirnya apabila dikaji, mereka mendapati bahawa memang pada sayap lalat itu ada penawarnya. Bahkan kata Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, lalat juga digunakan dalam bidang perubatan. Mereka kalau terdesak, mereka ambil lalat dan mereka akan lenyek-lenyekkan lalat pada luka, kerana dia boleh menyebabkan luka itu sembuh. Tapi adalah caranya gamaknya. Janganlah tuan-tuan asal luka cari lalat. Saya tak bertanggungjawab kau jadi apa-apa. Saya bukan doktor. Okey. Jadi itu secara kasarnya. Jadi kalau air kurang daripada 2 kula, masuk saja najis, serta-merta dia akan berubah. Dia akan menjadi air yang bernajis. Tapi kalau dia 2 kula atau ke atas, bila dia akan bernajis? Apabila najis itu telah mengubah salah satu sifat air tersebut. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita berpindah ke pembahasan yang seterusnya, ada tak persoalan daripada tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT?
Okey, ada soalan yang ingin ditanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Malu gitu Ustaz tanya. Okey. Okey. Apabila air mutlak dimasuki oleh lalat, adakah air itu menjadi bernajis atau tidak? Dia lalat ni, kalau dia masih hidup, maka dia tidak dianggap sebagai najis. Walaupun depan mata kita tengok dia bau hurung najis. Sebab dalam fiqh, najis hanya dianggap najis kalau dapat dilihat dengan mata. Walaupun kita pasti sah-sah kaki lalat tu dah bernajis. Tapi kalau kita tengok lalat tu, nampak tak najis melekat di kaki dia? Tak nampak. Melainkan kalau awak pakai mikroskop, itu lain cerita lah. Tapi dengan pandangan mata kasar tak nampak. Maka ketika itu lalat tidak dianggap bernajis. Maka apabila dia masuk dalam air kurang daripada 2 kula, dia tidak dianggap menajiskan air. Cuma dalam perbahasan ini kata para ulama, melainkan kalau lalat itu dia masuk dalam air, lalu berubah air itu, baunya, rasanya, warnanya berubah, maka ketika itu air itu bukan lagi air mutlak. Okay. Kita azan dulu dah masuk waktu Allah Akbar. Alhamdulillah berhenti hujan Allahu Akbar. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, cuma dalam isu lalat tadi Ustaz, lalat ni, dia kalau dia mati, satu kita tengok ada lalat mati tak? Dia adalah najis. Dia adalah najis, tapi dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Cuma dalam perbahasan tentang air yang kurang daripada 2 kula dimasuki lalat ini,
Syarat dia hendaklah masa lalat tu masuk dia masih hidup. Kalau lah contoh kita ambil lalat mati, kita saja bunuh air, lepas tu kita keluarkan balik, air itu jadi mutanajis. Sebab dia dah elok dah tak masuk, yang kita pergi masukkan buat apa. Tapi kalau dia masih hidup, contoh kita pergi celup dia, mati kawan tu dengan sebab air yang panas, maka ketika itu tidak dianggap air itu mutanajis. Kerana lalat ini dia termasuk binatang yang tidak mempunyai aliran darah dalam badannya. Dipanggil la nafsalahu sa'ilah, la damalahu sa'il. Tidak ada darah yang mengalir. Maksud dia tidak ada dawaran damawiyah. Dia tidak ada pusingan darah dalam badan dia. Tapi kita ni ada. Macam kambing semua ada. Kambing, lembu, binatang-binatang besar ni semuanya ada. Tapi binatang macam serangga ni biasanya dia tidak mempunyai saliran darah dalam badan dia. Maka dia dikiaskan kepada lalat ni semua binatang-binatang yang seperti lebah. Jadi kalau contoh kita tengah air, masuk lebah, maka air itu tidaklah dibernajis. Cuma adakah perlu dicelupkan juga? Itu tak berani pula, sebab Nabi sebut pasal lalat. Sayap dia tu, takut lebah kedua-dua sayap dia racun lah pasal. Cuma status air tu macam mana? Kalau doktor kata air ini tidak berbahaya, maka air yang dimasuki binatang yang tidak mempunyai saluran darah ini, dia tidak ada kitaran darah dalam badan dia, maka air itu tetap dianggap sebagai air mutlak. Okey, seterusnya ada satu soalan lagi ditanya dalam live ini. Ada 3 soalan ditanya. Pertama, cara duduk tahiyat awal yang betul. Tak apa, yang ni kita tunggu sampai masuk pada perbahasan rukun-rukun solat nanti kita bincang. Saya tangguhkan jawapan kepada soalan ni bila kita masuk pada rukun solat nanti. Kemudian isu kullah ni, apa definisi kullah secara bahasa? Kullah dari segi bahasa sebenarnya dia merujuk kepada kulit kambing yang diikat. Dia kulit kambing diikat lalu dia dijadikan sebagai bekas minuman air. Orang dulu antara teknikal orang dulu, kulit kambing itu dia ikat, kemudian dia jahit, lalu akhirnya boleh isi air. Dia boleh isi, itu kirbah ke? Oh, saya terlupa. Saya takut saya tersalah maklumat. Adakah kullah itu merujuk kepada kulit kambing ataupun kullah itu merujuk kepada jarratun kabirah? Saya tangguhkan dulu jawapan kepada soalan ni sebab saya tak ingat jawapan dia. Tapi isu kulit kambing ni memang dijadikan sebagai bekas minuman. Dan masa saya pergi menunaikan umrah di Mekah dulu, ada satu macam pameran alat-alat lama di kota Mekah. Antaranya ditunjukkan macam mana bekas minuman yang diperbuat daripada kulit kambing. Maksudnya kulit kambing tu dia potong elok, kemudian 2 kakinya tu diikat, kemudian di bahagian kepala tu dijadikan sebagai tempat mengisi air. Jadi air yang dimasuki ikut kepala dan pada kaki dan tangan dia tu diikat, jadi air itu dapat ditakung. Cuma saya terlupa secara tepat apa erti kullah dalam bahasa Arab pada asalnya. Nanti saya rujuk semula insya-Allah. Kemudian ada satu lagi soalan ditanya di sini. Kalau air mutlak yang tak cukup 2 kullah dimasuki oleh bangkai lalat, adakah berupa air tersebut? Macam saya sebut tadi lah. Kalau air kurang daripada 2 kullah dimasuki lalat, kalau air itu tidak berubah salah satu sifatnya, maka lalat itu dimaafkan. Dia asalnya bangkai. Kalau dia masuk-masuk dan dia mati, dia sebenarnya najis pada asalnya, tetapi dimaafkan kerana Nabi sendiri yang meminta. Misalnya hadisnya, apabila masuk lalat dalam air, Nabi SAW meminta kita mencelupnya. Kemudian Nabi kata, fa inna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhari shifaan. Kerana pada salah satu di antara 2 sayap lalat itu ada penawar dan salah satunya ada penyakit. Dan ini dibuktikan dari sudut perubatan. Apa yang disebut oleh Nabi itu adalah benar. Maka daripada sini kata para ulama, bila makanan itu panas, contoh air ke dalam sup ke, contoh lalat terbang-terbang jatuh,
dalam keadaan kita tengok sayap dia ada satu tak jatuh, satu dah termasuk, satu tak masuk. Jadi kita tak tahu sayap yang tercongek tu sayap yang mana satu. Maka dituntut untuk kita celupkan kesemuanya sekali. Kemudian janganlah dibiarkan pula. Kan? Udahnya jadi macam ni, tambahan perisa pula tak. Sekadar kita celupkan dan kita buang. Lalu makanan itu Nabi tidak pula minta kita buang. Maka kata para ulama kita, tahulah kita bahawa air itu walaupun dimasuki oleh bangkai, tetapi disebabkan dia tidak ada kitaran darah, maka dia dimaafkan dan makanan itu boleh dimakan. Kalau macam air tadi mungkin kita boleh buang lah. Tapi kalau contoh masak kenduri, masak sup, tiba-tiba dah masak dah punyalah banyak, takkan nak buang semua. Masa tu kita akan mengamalkan hadis ni. Kita celup dan kita buang dan tawakal Allah dan tak cerita kat orang apa yang berlaku. Cerita kat orang tak mau makan pula. Jadi itulah secara kasarnya yang dapat kita berkongsi pada hari ini. Saya kira sekadar itu dahulu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon maaf malam tadi tak dapat berkuliah, pagi tadi pun tak dapat berkuliah. Dia jadi keletihan sangat. Saya macam keletihan sangat. Dan saya takut juga, takutlah qadarullah jadi apa-apa kan. Jadi ambil berehat semua. Bukanlah sakit demam tu tidak, tapi saya rasa saya letih sangat-sangat. Saya takut jadi panjang ceritanya. Jadi saya mohon maaf lah tuan-tuan. Pagi tadi pun tak dapat berkuliah, malam tadi pun tak berkuliah, dan malam ni alhamdulillah kita dapat bersama. Itu pun tadi hujan lebat tu rasa Tuhan nak suruh cuti ni. Tapi tuan-tuan nak terus juga, alhamdulillah hujan pun berhenti dan kita dapat teruskan. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan saya. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.